Pelajaran yang kita masih pelajari ini, bagaimana ternyata sifat Abu Darda yang terlalu rajin dalam beribadah. Nak beritahu ini bukti yang beliau ni abid ilallah, orang yang hebat dalam beribadah. Pada peringkat awal kita sebut memang sangat bagus. Hari ini kita nak didik disiplin diri kita supaya jadi orang yang rajin beribadah. Dan di antara yang susah hari ini India. Nak didik diri kita supaya rajin solat malam, puasa sunnah, itulah yang susah. Memang sangat susah. Jadi di peringkat awal saya tidak mengatakan jangan. Saya sebut inilah yang patut kita pelajari. Bila kita baca sejarah sahabat yang rajin beribadah, kita kena ambil contoh. Dan hari ini kita terasa bahawa susah. Kehidupan kita di negara yang sungguh mencabar ini. Bapak-bapak yang pagi kadang-kadang belum subuh dah keluar cari rezeki. Tak tahu subuh ni kat mana. Silat-silat bye-bye. Balik pula dah malam, dah sampai pukul 11 malam nak cari rezeki. Anak-anak ni kena kesian dengan bapak-bapak hari ni, tak? Kita dah ceritakan banyak kali di Singapura ni, no money no talk. Money makes the world go round. Orang putih cakap duiti nahi mahabbat calohi. Ni zaman ni kita hidup, tak? Sebab itu bapa-bapa kena kerja keras, tak? Pagi entah subuh kat mana kita pun tak tahu, tak? Dia nak kerjakan transport, nak pergi kerja tu, sampai belum subuh dah keluar. Dia balik malam dah pukul 11, tak tahu dia jamak agaknya subuh sampai isyak sekali agaknya. Kesian. Kita kena sebut gitu. Penatnya kita di dalam siang hari ini menyebabkan malam hari kita tak mampu untuk bangun solat malam. Ini yang saya sebutkan. Zaman yang penuh dengan pancaroba bila kita hidup ni. Ini maksud saya, tak? Bukan orang tak nak, tapi kita hidup dalam keadaan macam ini menyebabkan kita tak mampu. Mana ada orang kuat kalau pagi pukul 5 bangun, dia tak siap mandi ke debat terus keluar pergi kerja. Balik pukul 11 dah penat, dia tak. Terus tidur. Macam mana nak solat malam? Ini yang saya sebutkan. Jadi, itu perkara yang susah untuk kita disiplin hari ini. Melakukan solat-solat malam, puasa-puasa sunnah. Tak? Bukan kita cakap jangan bikin, tapi kita sebut bahawa kita kena belajar, cari dan ikhtiar bagaimana cara untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang hebat ini. Dan kita dah disuruhkan pada minggu lalu kita sebutkan macam mana kita nak datang belajar agama apabila kita penat mencari rezeki. Jadi di sini kita sebutkan awal-awal supaya mari kita cari jalan dan usaha supaya kita boleh melakukan ibadah-ibadah yang baik yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saya sering sebut hari ini, kalau ada orang yang rajin melakukan ibadah-ibadah sunnah, umpamanya solat-solat malam, itu suatu ibadah yang sungguh hebat. Orang tersebut kita kena beri penghormatan. Ini orang yang hebat. Cuma hadis yang kita pelajari ini nak beritahu kepada kita, walaupun kita nak mencari ibadah-ibadah tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Abu Darda itu sendiri, cuma kita kena tambahkan, kena pastikan bahawa segala ibadah yang kita lakukan itu mestilah sah dan menepati syariat, ya tak? Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang banyak kali saya sebutkan, keikhlasan kita di dalam beribadah, kegairahan kita untuk masuk surga itu kadang-kadang terhilang, batal, lantaran tidak disusuli dengan ilmu. Maka ilmu ni sangat penting yang kita dah bincang banyak kali. Sebab itulah oleh kerana apa yang dilakukan oleh Abu Darda, bukan kerana solatnya, bukan kerana puasanya, tapi puasa sunnah sampai tak respect tetamu. Itu hadis yang kita bincang, hadis yang kita pelajari ini. Bila dia puasa ni sampai tamu datang, dia bawa makan, dia cakap makan lah. Tapi jangan marah, saya tak boleh makan, ya tak? Kerana saya puasa. Nah, perangai yang macam ginilah yang menyebabkannya ini Salman Al-Farisi terpaksa menegur. Nak kena beritahu ni, bukan bila anda puasa sunat, tak, tamu datang selamat buka. Bukan macam gitu, bukan mesti buka. Tapi kalau siapa yang puasa sunat, tiba-tiba dia punya tamu ni lain macam sikit. Biasanya tak adalah tamu sampai hati. Oh, puasa Senin ni, alamak, tak, bukalah. Saya rasa tak adalah tamu macam gitu. Tapi kalau tetamu ni special request, permintaan orang dapur, dia datang kebetulan rumah kita hari Isnin, anda pula puasa Senin, Khamis umpamanya, yang dia datang pula kebetulan time makan pukul 12. Allahu Akbar.
Beb, tak sunnah datang rumah orang pukul 12, beb. Mau belajar nanti bab. Kira datang rumah orang pukul 12 tu confirm nak makan tu. Confirm nak makan. Kalau tetamu tak kasih makan, kira kita malukan tetamu. Itu kaedahnya. Bukan tak boleh. Itu nanti lain kali kita belajar bab dia. Jadi dia datang pukul 12, tamu pun ada apa yang tadi pagi-pagi pun dia buka lah. Mungkin ada roti perata ke roti nan ke roti apa yang pagi-pagi belen dia pun kasih. Tamu cakap, beb, sama-sama makan. Kita kata tak boleh. Makanan. Kita beritahu, makanlah. Makanlah cakap. Beb, kalau awak puasa, dia buka. Dia tak? Merespek kita. Kalau dah sampai saat itu, menurut ini hukum, ulama-ulama masyhur mengatakan lebih utama kita buka. Bukan mesti buka. Maksudnya kalau permintaan daripada tetamu. Saya rasa pun tak adalah tetamu yang macam gitu teruk. Kita pun jangan jadi tetamu macam gitu. Orang dah puasa Senin, kita tak puasa, kita datang rumah orang Senin time makan, kita pula seorang buka pula. Punyalah teruk kaki ni tak? Jangan macam gitu. Sepatutnya gitu. Jadi yang dimaksudkan ni hadis tadi, bila Salman sengaja kacau adik angkatnya, kerana adik angkat bila dia datang, dia tengok isteri adik angkatnya yang Ummu Darda, namanya Khairah, dia tak? Teruk sangat dia tak? Pakaiannya, baju kupu-kupu koyak, beb. Allahu Akbar. Jadi dia tengok tak seronok, dia cakap, ma'ana bi'akilin. Dia kata kepada Abu Darda, aku tak akan makan hatta takul, sehingga kau makan sama-sama. Itu yang dimaksudkan, dia tak? Maka apabila Salman buat demikian bersebab kerana pertama dia tengok isteri Abu Darda yang lekeh macam gitu, tak? Ataupun mungkin pakai pakaian yang compang-camping kerana suami yang tak jaga macam gitu, tak? Maka dia sengaja mengatakan demikian. Malam hari pula kita baca hadis itu. Sengaja malam itu Salman minta izin untuk tidur rumah adik angkatnya Abu Darda. Malam hari nak tengok apa dia bikin. Sengaja. Tiba-tiba Abu Darda bangun, dia marah. Tidur. Terperanjat sekejap Abu Darda, dia ingat hantu galah apa. Seram. Tidur, terpaksa tidur. Tak puas hati tak? Tengah malam bangun lagi nak. Macam sahabat-sahabat yang hebat, mereka rajin ibadat. Sekali kena tegur tak puas hati tak? Malam bangun lagi. Kalau kita pula susah nak bangun. Subuh je pukul 8. Jadi Abu Darda tak puas hati, tengah malam dia bangun lagi tak? Salman tengking lagi. Tidur tak? Ada isteri pun tak pandai-pandai, si nak bangun je macam gitu. Abu Darda tengok, lemak ni bukan tugala, ni jembalang tanah. Tidur sudah, tidur. Akhir malam tak puas hati tak? Tapi Abu Darda ni nak bangun ke tak nak bangun macam takut gitu. Mungkin dia pun dah tak berani lagi. Kita baca hadis minggu lalu, Salman Al-Farisi dia yang bangun dan dia kejut. Kata Abu Darda, kum, sekarang bangun, dia tak? Pemilaan katanya, bangun sekarang, dia tak? Dan sekarang kita solat. Dalam hadis tu bukan Salman pemalas. Dalil, Salman sendiri suruh yang ini. Adik, mungkin saya minta supaya kalau boleh ada siapa yang di luar tu, ni Eko ni dah macam nak main karaoke. Suara saya ni berlantun-lantun. Dia ingat saya nak karaoke apa. Mana orang kat luar tu? Minta maaf sebentar, saya susah nak mengajar kerana suara ni melantun balik. Mohon maaf. Baik, apa yang kita pelajari pada minggu lalu, di mana dalil kita nak sebut bukan Salman Al-Farisi pemalas. Dia bukan orang tak bangun malam, dia bangun. Dan bukan sengaja dia tak kasih orang beribadah. Tidak, dia nak berikan satu pendidikan. Maksudnya dalil kita baca di sini, dia sendiri ajak adik angkatnya yang tadi awal bangun, tengah malam bangun, dia suruh bangun di akhir malam. Suruh bangun akhir malam dan seketika saja. Artinya Salman juga solat kan. Kita dah sebutkan minggu lalu dalam Quran mengatakan dalam surah Al-Isra, wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Kata Allah, dan sebahagian malam hendaklah kamu bangun solat tahajud, jadikan ibadah tambahan bagi kamu. Kalau itu kita bikin asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa-siapa yang boleh, mampu, kuat iman, rajin, akhir malam bangun seketika saja solat malam, tahajud dan witir, Allah janji aku akan buatkan satu maqaman mahmuda, satu rumah yang terpuji di surga. Hebat. Sebab itu saya katakan bukan jangan bangun-bangun.
Dan kata Allah kan sebagian malam saja, macam Nabi sebut, kata Nabi, usolli wa arkud, aku solat dan aku tidur. Ini yang Nabi ajarkan kepada Salman, dan Salman mendisiplin adik angkatnya yang kita cuba nak mempelajari. Artinya, kalau kerana Abu Darda ni bangun sampai tak nak tidur, dia ajar, jangan. Sepatutnya bangun akhir malam dan lakukanlah solat seperti mana yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam surah Al-Muzammil, Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Wahai orang yang berselimut, orang yang sedang tidur, bangunlah, yakni waktu malam, hanya sedikit saja. Nisfahu awin kus minhu qalila, setengah malam, lebih kurang begitulah, atau kurang sedikit, au zid alaihi, atau lebih sedikit. Kesimpulannya nak beritahu kepada kita, Allah memerintahkan kita solat malam, cuma hukumnya sunnah, dan tidak Allah perintahkan seluruh malam tadi. Dan itulah sunnah Nabi SAW. Bangkitlah malam, solatlah seperti mana yang diajarkan Nabi. Seketika yang paling utama akhir malam, kerana kata Nabi, ya ahlal Quran autiru, kata Nabi, wahai ahli Quran, berwitirlah. Dan berwitir ataupun solat malamlah di akhir waktu, kerana sesungguhnya solat di akhir waktu disaksikan oleh para malaikat. Itu waktu yang paling baik. Maka hadis ini menepati sunnah. Apabila akhir malam, Salman pula yang bangun, dia kejut. Ni Abu Darda ni tadi dah macam nak bangun ke tak nak bangun, tak nak, takut bangun first nampak macam hantu galak, yang second dah macam jembalang tanah, ni yang ketiga aku bangun silap kena terkajang kan. Dia ingat tak nak bangun, rupa-rupanya kat situ disuruh bangun. Ini yang kita ceritakan. Jadi cantik apabila sebagian malam kita bangun dan akhir malam pula kita memberikan hak Allah. Maka betul lah dalam hadis itu kata Salman, wa inna li nafsika alaika haqqa, sesungguhnya untuk diri kamu itu ada hak yang harus kamu berikan. Kalau kau terus malam tu tak nak tidur solat, bagaimana dengan kesihatan kamu? Esok kamu wajib untuk mencari nafkah, ya tak? Isteri, anak-anak ni nak makan. Kita khususnya orang Singapura, ya tak? Yang kita kena sebutkan hari ni, kita kena kerja kuat. Kalau kita solat malam terus, malam tak nak tidur, besok kerja, tempat kerja pula dia tidur. Bos kasih hadiah katil dengan surat tendang sekali tu. Macam gitulah. Tak boleh, tak? Hari ni bukan senang nak dapat kerja. Ada isteri cantik tak nak tidur sama-sama pula. Itu isteri, hak isteri tak beri, tak? Dia waktu nikah, dia dah angkat nikah kan. Orang Melayu tak angkat nikah, kita tak kisah. Lepas tu kan, nanti kan, lepas dah sah semua nikah, kita kena baca ta'liq nikah. Ta'liq nikah tu di sebelah page nanti. Sekarang naib-naib qadi pandai, dia kasih baca sendiri. Dia terbalik kan, baca saya, tak? Sipulan bisipulan sekiranya mencederakan, tak bagi nafkah zahir batin selama 3, itu ta'liq nikah. Kita dah berjanji, tak? Kalau kita tak memberikan hak orang perempuan, tak? Mereka ada hak untuk mengadu kepada wali mereka ataupun ke mahkamah syariah. Yang memang dia tak. Jadi kita menyalahi sunnah dan tidak memberi hak kepada isteri kita. Dia mengadu nanti macam mana? Maka itu kata ini Salman Al-Farisi yang menepati sunnah Nabi. Katanya, wali ahlika alika haqqa, dan isteri kamu, keluarga kamu itu mempunyai hak yang wajib kamu beri, ya tak? Ni minggu lalu saya sebut, kita orang perempuan, orang lelaki hari ni jangan memen. Orang perempuan hari ni dia baca buku Sisters in Islam, memen, liberal. Dia pecip kat situ jadi imam Aminah Wadud. Boleh jadi imam, beb. Jangan memen, tak? Ada lesen. Dia baca buku-buku macam gini, ada hak asasi orang perempuan. Dia boleh riot, dia bawa spanduk, yang memen, demo. Silat-silat orang perempuan yang ada pencak silat ke silat gayung, atau selalu tengok wrestling, dia sama slam nanti anda. Dia memen, body slim. Tak apa binatang kita pun tak tahu. So kita jawab, minggu lalu mari kita orang laki-laki sama-sama kita memberikan hak yang sepatutnya kita berikan. Sebab itulah di akhir hadis yang kita pelajari minggu lalu, kata Salman kepada Abu Darda, katanya, fa'ati kullazi haqqin haqqahu, hendaklah kamu berikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak yang harus kamu berikan. Ini kesimpulan kita pelajari, yang mana Abu Darda ni dia tak berani cakap apa-apa. Yang kemarin saya sebutkan, inilah blood brother, inilah kawan qarib, inilah yakni kawan yang setia ataupun teman yang setia.
Kerana kata Nabi, teman yang setia itu dua.